Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحول قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sambung Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua, muka surat 31 Jawi 1, 2, 3, 4, 5 6 daripada atas. 31 Jawi 6 daripada atas. Rumi 80. Yang mana kita bahas bab najis ni. Kita bahas bab najis. Berhenti kita dekat stesen lah. Betul lah. Ketahui. Sebelum tu kita bincang berkaitan dengan najis yang dimaaf. Atas roti dan sebagainya kan. Bakar kayu api sekali dengan tahi. Patut tahi tadi masuk dalam asap lah kita kata. Dia bawa kena atas roti. Boleh makan tak roti tu? Boleh makan. Dimaaf, maknanya boleh makan lah. Kemudian apa lagi ya? Tu je. Lepas tu air yang terpercik dekat tu, dekat telaga. Kemudian habis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sambung, ketahui olehmu akan bahawasanya segala najis yang dimaaf itu atas 3 bahagi. Kita dah bahas sebelum ni, berbeza suci dan dimaaf ada perbezaan. Ada perbezaan antara suci dan dimaaf. Sucilah, dimaaf dia najis. Suci dan najis dimaaf ada beza. Dah sebut sebelum ni kan. Ataupun istilah dalam kitab lain pun ada sebut dihukum suci kan? Dihukum suci dengan najis kan ni. Dihukum suci dan najis yang dimaafkan. Ada beza. Dua-duanya boleh bawa sembahyang kalau dalam bab sembahyang. Najis yang dimaaf boleh buat sembahyang sah. Kalau suci lagi-lagilah boleh buat sembahyang. Cuma bezanya suci itu sucilah. Yang dimaafkan ni kena terima hakikat bahawasanya dia tu najis. Cuma sembahyang sah. Sedangkan najis ni kalau ada dekat badan, dekat pakaian tak usah sembahyang. Tapi kerana ianya dimaaf, maka sah juga sembahyang. Dia panggil najis yang dimaaf.
Kalau suci memang suci. Jadi ada sedikit perbezaan di hukum suci dengan yang dimaaf. Yang dimaaf kekal najis. Najis tetap najis, cuma dimaaf. Jadi apa oleh kerana dua-dua ni sama je, natijahnya, keputusannya, apa bezanya? Buat apa kita nak bezakan bahasa tu? Suci boleh bawa sembahyang, najis dimaaf boleh bawa sembahyang, sah juga. Kerana dibezakan kerana suci lah. Contohnya ada apa-apa je suci lah. Dimaafkan terbahagi kepada 4. Nanti dia akan beritahu lah. Dimaafkan bagi sembahyang, dimaafkan bagi air, dia panjang. Kalau suci tak ada, suci suci semua. Dan dimaafkan ni pula walaupun sah sembahyang, katakanlah darah, kita ambil contoh darah ada dekat baju. Kita pun basuh, tinggal warna darah, merah ada lagi. Bau tak ada, rasa pun tak ada. Kalau rasa macam ni pun tak ada rasa darah, rasa dengan lidah pun tak ada rasa darah, bau pun tak ada, yang ada cuma warna sahaja. Warna je. Maka dia dipanggil suci. Dah kita sental dengan sabun tak hilang juga warna darah tadi, dipanggil suci. Boleh bawa sembahyang? Boleh, suci. Tapi kalau bau dan darah, warna, bau dan warna ada, bau busuk, bau najis, warna pun tak hilang, gosok-gosok pun tak hilang. Dia ada dua sifat. Tadi bau tak ada, yang ada warna saja. Yang ini warna dengan bau ada, gosok-gosok tak hilang juga warna dan bau. Dia panggil dimaaf. Nampak tak beza dia? Tadi tinggal warna darah saja, lepas dah gonyoh dah apa semua, dia panggil suci. Bila suci, sah bawa sembahyang. Kalaulah ada warna dan bau, dari dua sifat, dah suci, tak boleh hilang juga bau dan warna, dia panggil dimaaf, bukan suci. Apa bezanya? Bezanya bila dapat alat untuk hilangkan bau atau warna, wajib hilangkan. Tak boleh dah, tak maaf dah. Sedangkan kalau suci, yang ada darah warna saja, dikira suci. Kalau ada klorok ke apa ke, alat yang boleh hilang, tetap tak boleh hilang, dah suci. Itu je beza dia. Jadi dimaaf, yang pertama bezanya, dia ada banyak. Dimaafkan bagi sembahyang, dimaafkan bagi air, dimaafkan bagi berobat kan. Dia banyak cerita. Kalau suci, sucilah. Dan dimaaf, dimaaf kerana susah kita nak buat. Apa sahaja, bila kata dimaaf, bab najis, kerana apa dimaaf? Kerana susah nak buat. Dah cuba sedaya upaya pun tak boleh buat juga. Maka dia dimaaf kerana Islam ni tidak memayahkan. Dia bukan nak menyusahkan. Tapi ada syarat. Sebab dianya dimaaf, bila ada alat untuk hilang dia, kena hilangkan lah. Tak maaf dah lah. Okay. Itu kita nak faham. Jadi yang kita nak bahas sekarang ni bukan suci. Yang kita nak bahas ni adalah najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf tu ada 3 dia kata. Dia tak masuk satu lagi, sebenarnya ada 4. Satu lagi tu dimaaf bagi berubat. Dia tak masukkan sebab berubat kan, kita boleh berubatkan najis. Jika tak ada ubat yang halal yang bukan najis, maka kita boleh berubatkan najis. Dia tak masuk bab tu. Dia masuk 3 aja. Tak apalah. Okey. Pertama, dimaaf pada kain. Dimaaf ingat bila sebut dimaaf, dia tetap najis, cuma maaf aja. Dimaaf pada kain. Bila sebut kain, automatik badan sekali. Yalah, kain, badan sekali lah. Okey. Dimaaf pada kain dan pada air. Pada air. Ataupun bahasa yang saya selalu sebut, dimaaf nisbah kain, ataupun dimaaf nisbah kain kalau ada dekat kain dan semayang tu sah. Tu dimaaf nisbah kain, ataupun dimaaf nisbah air. Air pun maaf juga. Apa maksudnya? Najis tu kena air tu mutlak. Dimaaf. Air tu dimaaf. Dengan maksud sepatutnya najis masuk dalam air jadi muntah najis lah. Tapi tidak. Kenapa dah dimaafkan? Okey? Dua-dua. Kena kat baju pun maaf, semayang sah. Kena kat air pun, air tak jadi muntah najis. Najis apa tu? Okey. Iaitu najis yang tiada kelihatan oleh mata yang mu'tadil, mata yang pertengahan, mata yang normal. Mu'tadil tu pertengahan. Yang normal lah kebasaan. Kerana
Dari segi penglihatan, ada Allah bagi kemampuan dia boleh tengok lebih pada orang lain. Benda-benda halus pun dia boleh tengok. Tapi bukan halus macam kuman, macam virus. Tapi benda-benda kecil-kecil nampak. Kita tak nampak, dia nampak. Lebih sikit. Ada yang dekat besar pun tak nampak. Jenis rabun. Dua-dua tak boleh pakai. Kita bukan nak pakai mereka. Kita nak pakai yang kebanyakan kita ni. Macam mana? Yang normal lah. Kalau kat situ boleh nampak. Kalau ada butang baju. Boleh. Maknanya semua ramai boleh lah, ramai. 80 orang kalau kata memang nampak dekat situ. Kalau ada butang baju. Tapi adalah juga dalam 5-6 orang tak nampak. Tak boleh kira. Tak boleh kira yang tu. Ataupun dia kata itu dekat sangat. Noh, dia letak ujung tu nampak lagi butang baju. Tu pun tak boleh kira. Kita tak nak masuk book yang tu. Yang ni kebanyakan orang. Sebab tu dia kata mata yang mu'tadil, mata yang pertengahan, mata orang biasa, orang normal. Jadi najis tu tak kelihatan, tak nampak kalau mata orang biasa. Tak nampak. Tapi dia ada najis, maka ianya dimaaf. Dimaaf kalau ada dekat pakaian sembahyang sah. Dimaaf kalau kena air tak najis. Contoh dia apa? Apa? Yang tahu dia ada najis, tapi tak nampak. Tahu najis, tak nampak, nak tahu macam mana? Kan? Lalat kita nampak terbang, singgap kat tahi. Kaki dia ada tahi tak? Mestilah ada, kan? Lepas tu dia duduk kat kita, hinggap. Kita pun, weh, duduk kat aku. Kita halau. Ada tak najis? Memang tak nampak, tapi ada, kita tahu ada. Habis tadi dia hinggap dekat tahi kan tadi, kat air kencing ke apa ke, kan kita tahu dekat kaki lalat tu ada najis, kita nampak. Tapi kalau lalat tiba-tiba je, ni kalau lalat hijau, lalat tahi ni, dia hinggap, itu tak ada, tu suci. Walaupun dia tu jenis lalat hijau yang besar tu, itu dia panggil suci. Sebab ada nampak tak kaki dia? Tak nampak. Nampak tak najis kat kaki? Tak nampak. Tahu tak dia pergi hinggap mana-mana tahi? Tak. Tapi dia jenis lalat tahi, pekah tak boleh kira tu. Tak ada lah. Takkan lah, dah besar. Tak ada, takkan. Nampak tak? Tak nampak. Tak ada. Ini yang nampak. Nampak dah. Uish, lalat banyak. Kita pergi-pergi dia, kita pakai jubah. Pop dia duduk atas ni. Tak perasan. Kita pun, tiup. Dia dah duduk dah. Dah pindah dah pun aja tu. Maaf ke? Sembahyang sah. Sebab tak nampak. Kalau ambil kantar tu, memang nampak kot. Tak kira. Tak kira yang tu. Jangan maksud, maaf. Ataupun dia pergi dekat air. Dia duduk atas air. Duduk atas air. Air tu kekal mutlak. Apa dia? Tikus nampak kalau ada najis kat dia. Tikus kita tahu dia akan pengotor dan dia akan main dengan najis. Itu kita tahu. Dan kita nampak tak dia main dengan najis? Tak nampak. Contoh jarang dia nampak. Tikus ni dia tak boleh tengok orang, dia lari. Tiba-tiba tikus tu besar, dia datang dekat kita. Dia main kat kita, jalan atas baju bah kita. Itu suci. Kenapa pula suci? Tak nampak tak dia pijak mana-mana tahi? Tak nampak kan? Tapi takkan, tak ada takkan. Pekah tak ada takkan. Kalau takkan, main pekah, main takkan, Jahannam kita. Jahannam kita punya hidup. Asyik semua nak kena soal siasat. Dia tak ada, tak nampak, tak ada. Maknanya suci. Wah, bagus tikus ni. Tikus bagus. Sebab tak nampak. Tapi kalau nampak tikus tu bergelumang dengan tahi, kemudian datang kat kita, itu nampak tapak kaki dia. Nampak tapak kaki dia. Jadi tikus dia bukan dimaaf. Tikus suci apabila dia datang kat kita. Jika kita tak nampak apa-apa, kesan suci. Risau je. Risau kita punya hal, tapi suci. Alah, kena cerita telur ayam dulu ni kan. Telur ayam tu suci walaupun tak basuh kan. Walaupun keluar tempat keluar najis. Walaupun dia tergolek, dia jatuh-jatuh tu atas najis. Sebab ayam yang berak begitu, dia mana berak kat toilet. Dia jatuh atas najis. Dia bergolek dekat najis. Dia masuk longkang apa panggil tu? Longkang reban itulah. Longkang tu kan, kedai-kedai tu bernajis. Dikutip oleh tangan yang bernajis. Dia masuk dekat sarang dia, lepas tu hantar kita. Kita ambil. Boleh makan tak? Tak basuh. Boleh. Kenapa? Suci. Takkanlah. Nampak? Tak nampak. Suci. Kecuali ada ada kuning-kuning dah ada najis Cuma sunat basuh. Itu dari segi lain. Sunat tak wajib basuh. Tak wajib, sunat basuh. Cuma kalau ada najis, kalau ada tahi sikit, ada kuning, itu wajib. Itu najis lah.
Kan itu memang realnya. Telur tadi memang real punya, tetap juga telur tak wajib basuh sehinggalah terbukti ada najis dekat dia. Jadi najis yang tak nampak itu je lah yang boleh bagi contoh. Yang boleh bagi contoh tu je lah. Dekat kaki lalat yang kita nampak lalat tu singgah. Dia check in dekat najis tu. Kemudian dia check out, dia check in pula dekat kita. Dia check in pula dekat dalam air kopi kita. Cuk, kita halau. Alamak, nampak tai. Macam mana? Maaf. Minum je. Kalau nak tuah pun kita punya pasal. Fiqh dia gitulah. Fiqh. Kita nak buat dan kita tak nak buat tu kita punya pasal. Kita geli tu kita punya pasal. Fiqh tak boleh ubah hukum. Hukum tetap hukum, tak boleh ubah. Tapi baiknya, sebaik tu kena masuk kelas tasawuf. Itu lain. Tu kelas bab lain. Bab fiqh dia syak, dia tepat. Dia tak ada tantah nanti kang. Tak ada. Tak ada. Kalau tidak memang teruklah kita nak hidup macam mana lah. Semua duk fikir macam-macam. Dekat tangga tu, ke tangga tu, kat tempat letak slipper tu, beribu-ribu slipper dah ada. Takkanlah dalam beribu-ribu slipper tu tak ada yang kena tai ayam, tai lembu, tai apa. Lepas tu dia pijak kat situ. Kita pula pijak tak. Memang teruk kita tak boleh hidup. Tak boleh kita nak hidup. Kita nak pergi kedai, nak makan tom yum, sup ayam. Sup ayam, takkanlah dalam ramai-ramai penyembelih dalam Malaysia ni semua baca bismillah ataupun orang Islam sembelih. Mesti ada entah dia beli orang kena tanya sembelih ke tak ayam. Dia pun tak tahu sembelih ke tak yang beli tu. Saya beli kat pasar raya ajalah. Memang tak boleh makan kita. Fiqh senang. Nampak? Tak nampak. Hantam sajalah. Dari segi nak jaga kita, warak kita lain. Oh, aku tak makan kedai macam-macam lah. Okey, warak. Orang lain tak boleh marah. Dia silakan. Itu warak. Kita nak cerita syarak. Syarak dengan warak lain. Syarak lain, warak pun lain. Jadi najis, bab najis. Habis satu jenis. Kalaulah satu lagi teringat. Kencing. Bila kencing, badan kita panas. Badan kita ni panas. Air kencing pun panas. Bila dia keluar, dia akan naik, dia jadi wap tau. Sebab tu kita bau. Kenapa bau air kencing? Sebab dia naik, adalah sesuatu tu. Kalau tidak macam mana boleh bau kan? Dan memang akan jadi wap. Cuma wap tu kita tak nampak. Sebab tu kita bau. Dia naik, masuk hidung. Lekat. Kalau cek pakai kantar tu memang ada. Memang ada. Kalau letak buat DNA buat test tu, memang ada unsur-unsur air kencing dalam hidung ni. Kat sini-sini ke? Ada. Sembahyang sah tak walaupun dia tak basuh hidung? Dalam hidung tak basuh, tak ada masalah. Sebab apa? Tak nampak najis tu. Tak nampak. Bagilah contoh apa lagi? Yang lain-lain yang najis tak nampak. Tapi kalau kita kencing, terasa dekat kaki, mengecik, cuk, terasa. Cari-cari tak ada, tapi terasa. Itu banyak. Itu bukan sikit. Itu tak maaf. Kerana kulit kita ada dia panggil reseptor, pengesan. Kulit kita yang halus-halus dia tak boleh kesan. Yang air yang halus dia tak boleh kesan. Tak boleh kesan reseptor kulit ni. Tapi kalau air tu besar, dia boleh kesan. Bila kencing, kalau bagi contoh kencing lah, sebenarnya bagilah contoh yang lain-lain pun. Saya suka bagi contoh tu. Kemudian kat kaki tu rasa macam ada kan? Macam ada. Kena tu. Cari-cari tak jumpa. Kena. Basuh. Sebab dah rasa. Tapi kalau dekat seluar, kita lipat seluar sikit. Kita rasa dekat ibu jari kaki, dekat jari-jari kaki 5 tu, kita rasa kat situ. Mana reseptor dekat kulit dah terima, maka besar walaupun tak nampak. Itu besar. Besar dengan maksud wajib basuh, tak maaf. Tapi ada kemungkinan tak kita lipat seluar atas sikit, atas buku lali. Ada kemungkinan tak kena kat buku lali? Ataupun ada kemungkinan tak kena dekat kulit seluar? Ada. Rasa tak? Tak rasa. Nampak tak? Tak nampak. Suci. Suci. Walaupun kaki wajib basuh. Dia mudah. Fiqh kalau faham, dia takkan jadi was-was. Yang jadi was-was ni ngaji separuh fiqh. Lepas tu stop. Kalau fiqh takkan jadi was-was. Nanti ada, sudah. Itu yang nak kencing. Saya kenal beberapa orang. Dia nak kencing, kalau di surau masjid lah, di rumah pun sama, dia akan buka semua. Nak kencing je pun. Lepas tu dia pakai air berbaldi-baldi untuk basuh kencing. Habis kalau pergi surau masjid je ni, maghrib nak terkencing pergi, dia kena pecah habis.
Pecat kencing. Sebab apa? Pertama, dia ada was-was kat situ. Nanti kau kena. Malah yang digantung tu pun dia perhati je masa jiwa tu. Takut mericik. Penyakit sungguh lah. Lepas tu, habis semua dah. Basuh habis dah. Kita ingat buat apa? Mandi. Rupanya kencing je pun. Dia pakai balik jubah dia, pakai balik baju dia. Basah melekat-lekat. Kita tengok, sah. Mungkin was-was. Sebab dia tak bawa kain tuala. Kalau bawa kain tuala boleh lap. Ya. Apa? Bau nampak. Bau ada sifat-sifat dia kan. Bau perasan. Sekejap Sebab takut jawab-jawab nanti tiba-tiba ada. Sebab macam dah baca je. Tu je. Oh tak ada. Kitab lain lah tu. Tak ada kitab lain. Okey. Masa mula-mula tak ada rasa apa. Maka dengan bila tak ada rasa apa, tak ada lah. Dengan maksud semayang wajib basuh. Kalau rasa wajib basuh kan. Tiba-tiba lepas semayang baru ada sifat dia, baru rasa ada. Sama ada najis tu ataupun tak ada najis tu pun ada sifat dia, ada warna ke, ada bau ke kan. Baru ada. Lepas semayang. Kita perlu ulang tak semayang tu? Senang aja. Selagi ada kemungkinan yang kena selepas semayang, tak perlu qada. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ada, tak ada kemungkinan. Tapi kalau tak ada kemungkinan, memang kena ulang balik. Memang dia kena tu sebelum. Tapi kalau lepas semayang, lepas wirid apa semua keluar borak 10 minit. Nak naik motor baru ada nampak najis. Tak ada kencing atau dekat kaki ke? Ada kemungkinan tak? Ada, banyak kemungkinan. Tapi kemungkinan tu tak berapa kuat. Tak kira, janji ada kemungkinan. Walaupun sekecil-kecil kemungkinan. Masa nak langkah, masa nak pakai slipper, masa nak jalan, masa 10 minit kawan kita yang duduk kat depan tu dia cakap dia terkencing kena kita. Ada kemungkinan tak? Ada daripada orang dah 10 minit. Tapi macam tak ada. Ada kemungkinan tak? Jika ada kemungkinan, selesai. Dengan maksud tak perlu qada. Kita boleh tanggungkan bahawasanya itu daripada selepas sembahyang. Selepas. Kecuali tak ada kemungkinan. Tak ada kemungkinan. Kita buang air, keluar sekali, najis warna biru. Jatuh lagi tu. Tak nak bagi kemungkinan. Dia pun lepas tu dia basuh semua sembahyang. Lepas tu siap ada makan-makan lagi. Lepas habis sembahyang tu makan. Nak balik tengok dah setengah jam lepas sembahyang. Dekat kain ada warna biru, najis, busuk. Ada tak orang berak warna biru? Tak ada, kita seorang aja. Maka memang tak ada kemungkinan lah. Bila tak ada kemungkinan, kena qada. Sebab sebelum sembahyang maksudnya selagi ada kemungkinan sekecil-kecil. Okey, untuk faham perkara ni, kita ada bahas dalam kitab Musalli dulu. Khunsa muskil. Khunsa muskil, ingat tak? Jika dia ada dua alat kemaluan namanya khunsa. Okey, dan khunsa banyak jenis, ada 3 jenis. Kita ambil khunsa muskil, iaitu dua-dua alat boleh berfungsi. Kadang-kadang nak kencing kot lelaki, dia kencing kot lelaki. Kadang-kadang nak kencing kot perempuan, dia kencing kot perempuan. Dan dia tak keluar haid. Jika dia keluar haid, automatik perempuan. Khunsa tapi jenis perempuan. Wadah perempuan dia panggil. Jadi bila dia tak ada haid dan dia boleh kejap kencing kot tu, kejap kencing tu, kejap perempuan, kejap lelaki, dia panggil khunsa muskil. Okey. Dia wajib sembahyang ke? Wajib. Khunsa pun wajib. Okey. Bila dia ambil sembahyang, antara perkara yang membatalkan air sembahyang, batal wuduk adalah sentuh berlainan jantina. Kan? Laki sentuh perempuan batal. Dia tu khunsa. Khunsa pula muskil. Muskil dia sendiri muskil, dia tu laki ke perempuan. Okey. Tiba-tiba tak sembahyang tu tengok ada laki pegang, tak batal. Sebab apa? Dia ada kemungkinan tak dia lelaki? Ada kemungkinan tak perempuan? Ada juga, tapi tak kira. Janji ada kemungkinan dia tu lelaki dah. Okey. Kalau dia esok tu, dia sembahyang esok pula, dia pegang perempuan pula, dia sembahyang kat orang perempuan. Boleh? Dia pegang perempuan, tak batal juga. Sebab apa? Ada kemungkinan tak dia lelaki? Ada kemungkinan tak dia perempuan? Ada kemungkinan tak dia batal? Ada kemungkinan tak dia tak batal? Ada juga, ambil yang tak batal. Okey. Macam ni, dia panggil lelaki seorang, perempuan seorang. Dia pegang dua-dua. Batal wuduk. Ingat, kita dah bahas dah mengaji ni. Batal. Kenapa? Dah tak ada kemungkinan. Jadi walaupun
Walaupun najis tu kena dekat dia tak tahu bila, dan dia dapat tahu lepas sembahyang, dan jarak lepas sembahyang, dan dia dapat kesan tu, ada kemungkinan walaupun sekecil-kecil kemungkinan. Kunsa tadi lagilah kemungkinan dia lagi besar, itu pun tak dikira, sekecil-kecil kemungkinan, maka tak perlu qada. Senang nak fikir. Ingat apa, telur ayam pun sama, kemungkinan besar kena tahi tu, bukan kecil. Berapa? 99% kot. Ada 99% kena tahi, tapi tak nampak. Itu semua dalam kepala je, tak nampak. Keluar dekat lubang tahi, jatuh dekat atas tahi, tergolek, dikutip, dan orang tak basuh. Kalau basuh telur dia rosak. Tiba-tiba tak ada pun nampak najis. 99% kemungkinan, kebarangkalian memang kena najis, tetap juga tak payah basuh kan. Ini kan pula kalau pakai suara dalam, dia sebenarnya tak kisah suara dalam ke apa, suara dalam ke seluar luar ke, yang penting ada bau. Tapi biasa logiknya suara dalam lah. Sama juga bila dapat kesan bau tu, dapat kesan bila setelah sembahyang berapa lama, berjam dah, ada kemungkinan tak lepas sembahyang tu bau dia nak keluar. Sebab bila dia ada bau, pertama bau, kalau bau tu bau najis, dia masih lagi tidak najis. Dia yang kata dia kata najis tu, yang ada sifat tu ada najis, maka dia akan ada najis, ada ain, ada warna, ada bau, ada rasa. Tak kisahlah rasa dengan lidah ke, rasa dengan tangan ke, rasa juga dia panggil kan, ada rasa, 3. Kemudian lepas dah cuci-cuci, dia tinggal bau saja kan, sebut tadi kan, itu memang selesai dah, dimaaf dah, tak ada masalah sebab kita dah basuh. Yang ini ain tak ada, yang ada bau aja, itu memang awal-awal lagi suci. Yang nak jadi persoalan, dia ada ain, kita dah buang ain dia, tapi bau dia tak hilang-hilang, maaf ke tak, bau jadi persoalan, iaitu dimaaf. Ini kan pula ain tak ada bau aja, lagilah maaf, lagilah. Okey, tak ada masalah. Cuma yang kita nak soalkan ni, itu bau. Sama kalau bau air kencing. Bau air kencing tak sama dengan bau kentut tadi. Sebab bila bau air kencing mesti kena ada air. Bau angin dia masih lagi angin tu bau menyebabkan kain tu berbau sekali. Kat situ kalau dari segi angin tu kita tak kata dia ada ain. Kita tak kata dia ada ain. Bau. Alah, kita bincang lepas juga. Babi air kosong kan? Letak sebelah-sebelah. Tak kena. Esok tu air tu bau babi. Mutlak. Sebab tak kena. Sama lah. Sebab dia angin lah, kita panggil angin, udara. Jadi udara memang tak ada masalah. Tapi kalau air kencing ada masalah. Sebab air kencing dia air. Walaupun dah kering, dia ada sifat, iaitu bau dia. Ada masalah. Okey. Jika ada, memang tak usah sembahyang. Memang tak sah. Jika ada bau kencing, bau hancing, yang mana kita kata itu bau air kencing. Cuma bila dapat tahu? Setelah 3 jam sembahyang lah kan, balik rumah. Berapa jam dah? Ada kemungkinan tak bau tadi ataupun dia keluar tadi dan dia kering, dia keluar dan kering selepas sembahyang? Banyak kemungkinan. Dah sejam setengah, 2 jam bau kesan, banyak kemungkinan. Maka tak perlu qada. Tak perlu qada. Sebab ada kemungkinan ia selepas sembahyang. Cukup lah. Apa dia? Ada bau air kencing dia. Tak, kadang-kadang bau busuk. Bau busuk tu, bau daki, bau peluh ni, bau air kencing. Bau air kencing. Mesti ada bau. Bau air kencing. Kena sebut bau air kencing tu. Kalau bau kepam itu tak apa, tu lain. Tu bau peluh, bau daki, bau air kencing. Bau hancing lah, bau hancing. Macam tu.
Kalau okey, pertama sekali kita ambil secara umum dulu, dia masih lagi boleh ditanggung, dia panggil. Dia panggil ihtimal ataupun boleh ditanggung, dia keluar lepas sembahyang. Okey, secara umum. Tapi oleh kerana berlaku setiap hari, dia ada satu lagi kemungkinan. Kemungkinan dia ini daimul hadas ataupun dedas ataupun kencing tak lawas atau sebagainya. Dia ada kat situ. Dia ada kemungkinan itu sebab selalu berlaku. Tapi secara umumnya tak ada masalah. Tak perlu qada dah. Sebab ada kemungkinan dia berlaku selepas sembahyang. Dia keluar tadi. Jadi bila dia ada penyakit tu, itu kena masalah lain dah. Masalah daimul hadas atau kencing daimul hadas, dia tak perasan. Sebab daimul hadas ada yang perasan. Sebab dia keluar tu terasa. Ada yang tak terasa keluar. Orang daimul hadas, tak maaf, berdoa ibadah dia cerita lain. Dia kena basuh, dia kena apa semua. Jadi kalau setiap kali tu ada, maka wajib bagi dia cek setiap kali nak sembahyang. Bukan sebab boleh kita kata gini, orang yang nak sembahyang pakai suar dalam wajib cek setiap hari. Tak boleh, jangan cakap gitu. Tak. Kenapa dia ni kena cek pula setiap kali nak sembahyang? Sebab tadi qarinah dia panggil. Qarinah. Orang Melayu panggil kerenah. Melayu kan pelat. Kerenah. Qarinah. Yang mana ada tanda-tanda setiap hari. Kemungkinan dia ada daimul hadas ataupun orang panggil dedas, orang panggil beseng, ada kat orang gitu kan. Ada panggil kencing tak lawas, macam-macam. Jadi maka di situ dia ada masalah itu. Bila ada masalah itu, maka dia wajib cek setiap kali. Bukan sebab wajib cek, sebab dia ada penyakit. Tapi kalau kata siapa pakai suar dalam kena cek setiap kali, tidak. Jadi tambah-tambah dah berumur. Skru dah lus. Getah dah. Tak boleh pergi lah. Saya sebut itu kepala paip kan. Kepala paip kalau pusing dah berhenti dah air tu. Kuat sikit dah keluar balik. Allah. Kena pandai main. Kena pandai. Okey, stop. Lepas tu dia keluar tek. Jentik-jentik sikit. Bagi dia keluar habis dah. Okey. Tapi kalau terlebih je, kuat balik kan. Kepala paip memang rosak getah tu. Kenapa? Kepala paip tu dah 10 tahun. Orang pun sama. Dah pakai 50 tahun. Dah lah tu tak jaga, duk tahan kencing. Daripada muda kono-kono kuatlah tahan kencing. Kesan dia ketua nanti. Sebab dia dah tak grip tu dah tak ada. Dah ada lubang dah. Sikit dia keluar. Dah tak ada grip. Tak kuat dah grip dia. Jadi dia kena cek. Bagus juga sebenarnya. Lebih dah makin tua makin warak lah patutnya. Kan? Masa muda-muda biasa lah, pakai syarak. Bila dah tua sikit warak ah. Sebila nak warak? Warak setiap kali nak sembahyang, kalau dia keluar, cek. Lagipun sesuai lah, biasanya dah pencin dah waktu tu. Sesuai, cantik. Yang kedua. Dia ni maaf. Okey, yang maaf pertama tadi ulang balik takut lupa. Kena kain sembahyang sah. Najis yang tak dapat dilihat oleh mata yang mu'tadil. Kena kain, kena badan, sah sembahyang. Sebab tak nampak. Yang kedua, kena air kekal mutlak, tak jadi mutanajis. Satu. Yang kedua, dimaaf pada kain dan badan. Dimaaf pada kain dan badan. Bila sebut kain dan badan, samalah tadi, kain lah. Dimaafkan pada kain dengan maksud kalau sembahyang sah. Okay? Tiada pada air. Kena air jadi mutanajis. Iaitu sedikit daripada darah dan nanah. Ini pun kitab Musalli kita dah lalu dah tahun lepas. Sedikit darah dan nanah ajnabi dia panggil. Darah asing. Darah nyamuk, darah lintah, darah pacat ataupun darah orang. Yang kena dia dekat badan dia tengah sembahyang. Yang mana dan darah itu sedikit, dia akan bahas kat bawah tu. Okey. Kena darah tu sikit. Dimaaf dengan maksud sembahyang sah. Kita ambil contoh yang logik lah. Darah orang tiba-tiba merecik apa hal pula. Kita ambil yang logik. Nyamuk isap darah siapa-siapa lah. Mungkin isap darah kita sendiri. Tak kisahlah. Yang penting perut dia dah kembung. Pergi dekat sini. Ada kat sini. Kita pun geram tengok. Waladdallin. Amin. Terus. Okey. Bila kita pak gitu, ataupun dia pecah diri ke, buatlah masalah macam mana pun. Darah tadi tu kena dekat baju ke kat badan. Serangga tadi tu jatuh. Nyamuk tu jatuh mati. Biar darah tu dimaaf. Sembahyang sah, tak payah berhenti. Kemudian kita ambil yang kena darah tadi tu,
lepas habis semayang, pergi ambil air satu gayung. Bubuh, dah bagi contoh dah sebelum ni pun. Kan? Contoh sama. Kenapa contoh sama Ustaz? Sebab nak bagi ingat. Kalau contoh lain-lain, nanti kan macam tak ingat. Bagi contoh sama je. Rasa 3-4 kali dah cerita ni. Tak? Ni, kena tadi ni. Lepas habis semayang. Ni gayung. Bila gayung tak adalah luar kolah. Gayung kecil aja. Celup. Semua jadi mutan najis. Habis tu sah semayang. Dimaaf bagi semayang dan kena pada kain dan badan, darah tadi. Tapi kena air tak maaf. Air satu baldi. Air satu baldi bubuh pecah buka. Nak basuh lah konon-kononnya. Pecah jubah kita, buah air satu baldi. Baldi besar ni je kan. Air tu dah penuh, tutup paip. Tutup ke buka pun tak kisahlah. Buka jubah yang kena sikit kat sini tu. Ambil, baling dalam, campakkan, rendam dalam baldi tadi. Semua mutan najis. Semua. Sebab apa? Dia kena air tak maaf. Tak berubah. Air yang kurang 2 kolah kena najis, mutan najis walaupun tak berubah kan? Kalau masuk cari kolah masjid lebih 2 kolah tu. Bawa dalam tu. Gonyong, gosok-gosok. Barulah air tu kekal mutlak. Sebab air tu lebih 2 kolah. Setakat besin, setakat baldi tu kita masuk. Ambil, cabut jubah masuk. Semua air tu jadi mutan najis. Semua. Jadi dia tak maaf. Kecuali baldi yang kosong, letak dulu jubah yang kena darah sikit tadi tu. Sikit je darah nyamuk, mesti sikit je. Bubuh dulu, air tak ada. Kemudian baru buka paip. Air jatuh. Bila air jatuh penuh, dah terkena darah tadi, darah tu hilang. Angkat air, darah dah tak ada. Air tu tengok tak ada berubah warna darah pun. Takkanlah air berubah warna darah. Darah nyamuk satu je, satu baldi. Tak berubah pun, suci. Sama je kan? Macam sama tapi berbeza. Letak air dulu, cabut jubah yang ada setitik darah, masukkan dalam tu, dalam baldi tadi tu, air semua mutan najis. Maka dia kena perah apa semua dan dia kena bilah asing. Nanti habis semua dia bilah asing. Sebab dia bubuh air dulu baru bubuh jubah. Tapi kalau di dalam baldi tu kosong, dia bubuh dulu jubah baru buka air. Bila air tu penuh, kicah-kicah gitu, angkat. Tengok tak ada dah darah. Tengok air tu. Bertukar tak? Ada bau darah? Tak ada bau darah. Ada warna darah? Tak ada warna darah. Ada nampak darah dekat air baldi tadi? Tak ada nampak. Ada nampak dekat baju darah? Tak ada juga. Suci. Air tu nama mustamal. Tak perlu. Yang mana? Yang masuk mana dulu ni? Yang masuk air kemudian. Yang masuk jubah dulu. Tak perlu melimpah. Sebab itulah mesin basuh tu macam tu lah. Tak perlu melimpah pun. Tapi jangan cerita mesin basuh panjang balik. Itu dah panjang lah sekali. Sampai ke sudah cerita mesin basuh. Nanti lain kali lah. Sebab dah cerita dah sebelum ni. Banyak kali lah. Letih lah cerita mesin basuh ni. Basuh aje lah. Automatik ke apa ke. Boleh. Tu je lah. Jadi panjang kalau pakai mesin basuh. Sama lah. Kan berapa banyak je air. Air sikit aja. Air masuk dulu ke tu. Kita masuklah dulu. Baju baru masuk air. Dan pastikan bila air tu keluar, tak ada sifat najis tu. Tu penting. Kalau ada bau najis, tak boleh lagi, belum lagi. Dia kena bila air tu kena baju, air tu tak ada sifat najis tadi. Tak ada bau, warna dan rasa, dan najis tu sendiri pun tak ada. Yang penting air kena kepada najis. Bukan najis kena kepada air. Istilah dia panggil air warid dan maurud. Tak perlu melimpah. Tak perlu. Yang melimpah tu kita punya warak. Kan? Tengah basuh tu kita buka jiru 3 kali. Dia sekali je wajib. Kenapa 3 kali? Warak. Tu bab lain. Jangan cerita bab warak sini. Ni cerita bab syarak dulu. Bab warak lain. Jadi bila campur, itu yang dia jadi wahara tu. Bila campur warak dan syarak. Jadi kita mengaji syarak, hukum syarak. Hukum warak lain. Nanah adalah pun sama juga. Nanah adalah darah yang rosak. Sebab tu dia kata darah dan nanah. Nanah pun najis. Sama lah juga. Sikit dimaaf, banyak tak maaf. Sikit tu kena baju semayang. Yang mana nanah dan darah tu orang punya, bukan kita punya. Kalau kita punya, dia ada bahar kat bawah ni. Banyak mana pun maaf kan. Pun rasa pernah lalu dah sekali kat sini. Macam mana lalu dah banyak kali. Baru dia tahkik molek. Dah cerita kat bawah ni.
Okey, ini semua darah dan nanah orang. Bukan orang, dia panggil ajnabi. Binatang lah. Sebab tu orang jarang mecik darah kita. Macam nanah binatang-binatang yang dihisap, mana-mana punya darah jadi nanah. Macam itulah. Itu yang logiknya. Dia panggil darah dan nanah ajnabi, dia panggil. Okay, kita tahu ajnabi ni apa? Mahram bukan mahram je kan? Ajnabi tu maksud asing. Yang ketiga. Okey, jadi yang pertama, kena air pun maaf, kena baju pun tak ada masalah, sah sembahyang. Yang kedua, kena baju, kena kain, kena badan, tak ada masalah, sah sembahyang. Iaitu darah tadilah, sah sembahyang. Tapi kena air, sorry, sikit pun darah itu kena air, mutanajis semua. Okey, yang ketiga, dimaaf pada air dan benda cair. Benda cair ni macam minyak, susu. Susu bukan air Walaupun Melayu panggil air susu, tapi susu bukan air. Susu dia panggil cecair. Dalam kitab panggil benda cair. Sama. Sebab kalaulah cecair dan air itu sama, tak perlulah nak buat dan kan. Dimaaf air dan benda cair. Dimaaf air dan cecair. Tak perlulah sebut cecair. Sebutlah air. Jika minyak itu air, susu itu air, tebu itu air. Air tebu tu lah. Tidak. Dia ada beza. Air lah air mutlak. Air yang turun kat langit, keluar kat bumi tu, air telaga, air laut, tu air. Tapi cecair tidak. Cecair adalah bukan air, tapi dia jenis macam air, tapi dia bukan air. Contohnya air tebu, itu bukan air. Kita panggil air tebu juga. Kita patutnya kena panggil cecair tebu. Tak kisah kan. Kita guna je yang dah guna. Cuma kita kena faham. Kelapa bukan air kelapa, cecair kelapa. Yang dalam buluh tu, kalau buluh kan dia ada dia punya apa dia panggil, dia punya bukan ruas kan panggil, ruas yang tu kan, belah-belah ada air dalam tu, masuk ke celah mana dia ambil berakar kan. Itu bukan air, itu cecair. Boleh lah nak minum, kalau nak minum boleh buat ubat lah. Kaktus bukan air, cecair. Ni pertama kita nak faham istilah dulu. Apa lagi air liur bukan air, cecair. Air hidung air kencing bukan air, cecair, tapi tu najis. Itulah, apa-apalah, carilah sendiri. Minyak kan, minyak. Okey, dia adalah cecair. Jadi dimaaf kalau kena air dan kena bukan air, cecair, kena cecair, benda yang cair. Tiada pada kain dan badan. Dimaaf pada air dan benda cair maaf. Oh, tadi kena kat air tak maaf, darah tadi. Tapi kena kat badan maaf, sah sembahyang. Ini terbalik. Kena kat air maaf. Maksudnya air tu kekal mutlak. Tak ada masalah, air tu boleh pakai. Ataupun benda cair, minyak ke susu ke, boleh pakai. Tapi kena pada kain, ada pada kain dan badan, tak maaf. Sembahyang tak sah. Terbalik daripada tadi. Apa dia? Iaitu bangkai yang tiada mengalir darah. Dia macam ni, bangkai yang tiada mengalir darah. Macam ni, bangkai yang tiada mengalir darah ketika dibelah waktu hidup. Tu betul. Sebab dia kata bangkai yang tiada darah, tiada mengalir darah. Dia gini, binatang, mana-mana binatang besar kecil, ketika hidup, kalau dia ada darah, bila kita operate dia akan keluar darah, mengalir. Tu maksud dia. Tapi kalau ada darah tu beku, darah beku macam cicak, dia ada darah juga, tapi darah tu beku, bukan mengalir. Dia macam kita kan darah mengalir, ada jantung kan, dia mengalir kan. Darah tu maksudnya. Jadi dia kata bangkai yang tiada mengalir darah. Maknanya apa? Ataupun tak ada darah langsung. Cicak. Dia kata darah seperti cicak. Dan tiada baginya darah, ataupun langsung tak ada darah. Seperti lipas, tak ada darah. Kala jengking, semut, kita tambah lagi apa? Kelkatu, kumbang, sikit sangat contoh dia bagi. Nyamuk tak bagi nyamuk, lalat, semut, tambah lagi lah yang lain-lain. Bubuk. Apa yang dulu kalau kita tidur, apa nama tu lupa dah. Kita tidur atas papan tu, yang ada papan tu ada lubang-lubang, tahu habis belakang apa tu? Pijat panggil. Pijat yang disat darah tu. Itu ada darah tu. Jap, darah mengalir. Itu bukan darah dia. Itu darah orang. Tak apa. Termasuklah pijat.
Hama tak nampak pula. Nak cari habis macam-macam contoh. Itulah. Okey. Itu langsung tak ada darah. Yang mana darah tu darah dia bukan diisap darah. Kalau nak kira nyamuk adalah darah. Tu bukan. Tak kira tu. Sebab itu bukan darah dia. Malah bila darah dalam perut dia akan proses, darah tu akan hilang. Jadi darah tu bukan maksud darah yang orang yang diisap. Okey, jika binatang itu ataupun orang Melayu panggil serangga yang mana ada darah tapi tak mengalir, contohnya cicak, ataupun langsung tak ada darah, dia tak ada darah, okey, dan mati. Cerita mati. Kalau hidup semua suci. Semua binatang suci ketika hidup kecuali anjing babi je. Semua. Badak suci, semua suci. Harimau suci, semua suci ketika hidup. Bila mati baru jadi bangkai. Okey. Maknanya kalau kita sembahyang sambil pikul badak, sah sembahyang. Janganlah bayang. Bagi contoh aja. Sudah. Ambil harimau, letak atas bahu, Allahu Akbar, sah sembahyang. Dengan syarat dekat dia tak ada najis lah. Kalau dia berak ada najis kat bulu dia, tak boleh lah tu. Semua binatang, beruk ke, kucing ke, ketika hidup suci. Kecuali ada najis yang melekat dekat dia, masa tu barulah. Tapi bukan masalah binatang tu najis, tahi dia yang ada kat bulu tu yang najis. Tu masalah lain kan. Semua kecuali anjing dan babi. Anjing babi dia mati ke dia hidup ke najis mughallazah. Jadi macam tu juga lalat, nyamuk apa semua, dia suci. Tapi bila mati bangkai, bila bangkai maksudnya najis. Tu dia nak kata ni. Sebab tu kita bangkai. Bila sebut bangkai maknanya mati. Yang dah mati. Yang mana dia tu serangga tu tak ada darah mengalir ataupun langsung tak ada darah. Okey. Tengah semayang ada pump dekat badan ataupun sebelum semayang lagi ada. Kalau orang dulu selalu ada tok nenek dulu tahun 80-an dulu, yang saya ingat 80-an lah, 70-an tak langsung tak ada dalam memori. Dia selalu pesan baju Melayu ada 3 poket. Dan rumah dulu berlubang-lubang kan atas kan, pengudaraan. Dan banyak serangga, antaranya paling banyak sekali kelekatu. Pastikan sayap kelekatu tak ada dalam poket. Kena sebelum semayang tu, sebelum pakai baju tu terbalik kan, apa yang ni kan kibah, takut ada sayap kelekatu. Kenapa? Tak sah. Kalau ada dia tak ada darah mengalir, malah dia dah mati tu. Dah mati tak ada darah mengalir kelekatu ni, dia najis. Tu kata najis. Tapi kalau dia jatuh dekat air, dia kata ni dimaaf pada air dan benda cair. Kelekatu mati, jatuh dalam air mutlak, air kopi kita, kopi, teh, air kosong, jatuh. Alamak, mati. Maksud dia jatuh tu dia mati lah. Mati. Kalau hidup belum, itu memang suci. Tak timbul soal. Kita pun ambil cepat-cepat, letak. Lepas tu dia pun mati kat luar. Itu memang suci, tak ada persoalan. Sebab dia masuk tu hidup. Kan semua binatang adalah suci ketika hidup. Tiba-tiba dia masuk tu mati. Allah, mati. Kena air je. Tengok dia kata ni, tiada dimaaf pada air. Maknanya ambil, buang, boleh minum. Dimaaf pada air. Tapi yang sama juga, kelekatu tadi, sayang dia, sian dia, buat dalam poket. Contoh, terlupa Allah semayang, tak sah semayang, walaupun dia boleh minum tadi. Dari segi lalu nak minum, dari segi minum tu bahaya, apa sakit perut apa semua tu bab lain. Dari segi boleh minum, dia mutlak, kalau air tu kosong mutlak boleh ambil wuduk pun. Dari segi itu, kerana dia dimaaf bagi benda cair. Bila sebut dimaaf, dia tetap juga najis sebenarnya, tapi maaf. Bila sebut suci, baru suci yang sebenar kan. Tak apalah, cuma dimaaf. Bila sebut gitu, bila sebut dimaaf, maka dia banyak syarat. Air tadi dia banyak syarat. Dia banyak syarat. Sebab dimaafkan banyak syarat. Suci yang tak ada syarat. Apa syarat dia? Yang pertama, dia jatuh tu sendiri. Kalau kita ambil, mana kelekatu? Ni ambil. Dah mati. Kita bubuh. Kita pun ambil balik, keluar. Najis. Sebab dia bukan suci. Masuk bangkai, najis. Tapi boleh minum, dimaaf. Bila dimaaf, banyaklah syaratnya. Pertama, tak boleh masuk sendiri. Dengan kita yang masukkan. Dia kena masuk sendiri. Baru maaf. Lepas tu syarat lagi, dia tak berubah. Air tu ataupun apa cecair tadi tidak berubah. Kalau macam ni,
Macam semut mayat yang bau busuk. Ataupun lipah ada lipah busuk kecil-kecil tu. Ada lipah tak busuk. Yelah busuk juga tapi tak busuk sangat. Ada lipah tu busuk pelik. Sama macam tu juga ada semut biasa je. Ada semut busuk pelik. Semut apa dia panggil? Semut busuk tu kan. Allah busuk semut tu. Dia mati, banyak mati dalam tu. Kita pun buang. Oh dimaaf. Buang semua. Bau, tak maaf. Yang kata dimaaf tadi banyak. Pertama dia kena bunuh diri sendiri, dia kena masuk sendiri. Bukan kita masuk dengan sengaja. Yang kedua, dia tidak mengubah sifat. Bau, warna dan rasa tak berubah. Kalau buah, rasa semut, tak boleh. Tak maaf. Kalau suci, tak ada masalah. Dimaaf, banyak masalah. Banyak syarat. Jadi hati-hatilah kita dengan binatang-binatang ni. Kau berapa? Nak baca ke bawah ni. Sempat lagi satu sikit lagi. Nasib baik ada khilaf. Ada khilaf kat bawah. Itu muktamad dah semua tu. Kita nak beramal yang tu lah. Oleh kerana kita ni kitab nak cerita pasal najis aja, maka dia akan memudahkan kita cerita tentang khilaf-khilaf. Bila tersepit, bolehlah pakai. Tapi yang muktamad yang tadi dah. Yang 3 tadi selesai dah. Ini yang khilaf pula. Dan kata Quffal, Imam Syekh Quffal. Dah cerita dah sebelum ni kan. Syekh Quffal tukang kunci. Dia tukang kunci, buat kunci. Umur 40 baru dia start mengaji. Sebab dia jenis slow sikit. Ngapa slow. Jadi dia ikut ayah dia. Ayah dia pembuat kunci, pembuat anak kunci tu. Dia pun kerja dengan ayah dia. Ayah dia meninggal, dia teruskan sampai umur 40. Lepas tu satu hari tu dia tengok batu lekuk. Belekuk gini batu. Ada air menitik. Kalau air pun boleh melekukkan batu, aku taklah benuk sampai macam tu sekali. Bermula umur 40 dia mengaji. Akhir sekali ...40 tahun tu dia mati umur 80, meninggal umur 80. 40 tahun mengaji, akhir sekali jadi ulama. Malah kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang sebut nama dia. Belajar umur 40. Malah ada ulama-ulama lain yang start belajar umur 50-60 pada. Jadi maknanya umur 50-60 alah dah tua dah. Ni dah beruban dah slow dah. Loading lama, RAM tak cukup. CPU tak power dah. Dia kata alasan itu. Tidak. Orang muda-muda belajar dia ada kelebihan dia. Jak kecil lagi belajar dah. Dia ada kelebihan dia. Tapi banyaknya main je. Tahu lah kita dia kecil kau. Tapi main sebenarnya. Tidur Mula-mula yang mengaji sungguh rasa apa? 16, 17, 18 kot. Kecil tu main lah. Belajar punya faham pun. Tak budak. Tapi sebut tu biar gempak. Jak kecil lagi belajar. Jak kecil lagi duduk pondok. Ngajar apa sangat. Yang betul-betulnya rasanya dah matang sikit lah. Dah balik lah. Cuma kawan-kawan baik-baik lah dapat. Sebab tempat-tempat yang terkawal. Taklah kawan dengan orang. Jadi pengaruh kawan tu tak ada lah sangat. Tu je kelebihan dia. Ada yang ulama mula belajar umur 50-60. Malah kalaulah kita beruban sikit, kata Allah kita dah tua dah 50, dah slow dah. Sebenarnya ada kelebihan orang mengaji lambat dengan orang mengaji awal. Awal ada kelebihan dia sendiri. Yang mengaji lambat pun ada kelebihan. Orang yang mengaji lambat ni, dia dah matang. Umur 40 ke atas ni dia dah matang. Dia dah matang. Jadi untuk memproses maklumat tu, dia bukan memerlukan kecerdikan semata-mata. Dia memerlukan kematangan juga. Yang duduk belasah orang, yang duduk kata orang salah, yang duduk maki orang, yang duduk kata orang dekat dalam Facebook tu, mana muda tu? Ada tak Tok Guru tu? Ada? Umur berapa Tok Guru tu? 50 lebih, 60. Duk kerja bantai orang, duk kerja komen kat Facebook. Oh, ini sesak ni ada. Cari seorang nak tengok. Tak ada. Semua relax kat tempat dia masing-masing. Ngajar, relax. Dah matang. Tapi yang duduk dungdang, lepas ni balah, ini balah. Aku buat video, engkau buat video, aku buat video. Hantam dia, jatuhkan dia. Mana? Yang muda-muda bawah 40 lah. Duk bawah 40 ni lah. Jadi bila dia ada kematangan dalam hidup, maka dia ada pengalaman. Pengalaman dia tu diperlukan untuk memproses maklumat tu dengan matang. Bukannya belajar, wah ini yang betul. Tengok, oh boleh dah tahu dah ini betul ni. Dia baru tahu je dia pakat tengok. Tak sah. Tak sah. Boleh. Tu tak sah. Dalam hati tu,
Apa lah, janggut dia panjang, dah tua tapi jahil dalam hati. Dah mula. Ni muda-muda. Tapi yang tua tak ada. Dia tahu dia pun tak lama nak mati lah. Dia tak sempat nak tengok orang. Maka, dan dia mempunyai kematangan untuk proses maklumat tu. Sebab dia dah, orang tua kita panggil apa? Banyak makan garam. Sampai kecil manis lah. Kecil manis darah tinggi. Banyak makan gula, banyak makan garam. Kolesterol tinggi. Mana tak banyak. Kenapa? Dia dah lalu dah. Turun naik kehidupan. Maka bila dia tahu, oh ini ilmu ni, baru tahu. Dia proses dengan matang. Maka dia jadi relax. Matang, relax je. Orang bantai pun relax. Tak lama, kita hidup tak lama. 10 tahun lagi mati lah. Nabi pun 63, kita dah 53 contoh lah. Nabi 63, nak lawan pada Nabi ke umur? Tak sempat lah, buang masa lah. Ni orang nak berkata macam-macam ni, biarlah. Tak mantap. Tapi yang belasan ni, yang 20-an, 30-an ni, tengok dia naik. Aku orang hajar, aku mengaji benar ni, mengaji ni. Oh sedap dia kata, pompam. Buang masa, kena tipu orang Yahudi belaka. Aduh hai. Syekh Ufal, inilah ni nak baca dapat puluran. Syekh Ufal ni dia mengaji lambat. Tapi dia jadi ulama akhirnya. Syekh Ufal dan orang yang mengikut akan dia, pada katanya suci segala bangkai yang tiada mengalir darahnya kerana ketiadaan darah yang membusuk akan dia. Seperti sama juga mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sah semayang sertanya dan iaitu dhaif. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i. Tapi Syekh Ufal ni mazhab Syafi'i. Dia kata kalau ada lalat, nyamuk apa tadi kat badan, dekat pakaian, sah juga. Sebab kenapa sah? Sebab dia tak ada darah mengalir. Bila tak ada darah mengalir, dia serangga. Maka dia tak membusuk macam mana tikus mati, kucing mati, kan? Dia akan membusuk sebab darah tu. Sebab tu busuk. Sedangkan serangga tak ada darah mengalir, maka dia tak busuk. Bila tak busuk, dia dimaafkan kalau kena air. Setuju? Kena air maaf, dengan syarat dia masuk sendiri semua tadi, serangga tadi, dan dia maaf juga kalau semayang sebab dia tak busuk. Kata Syekh Ufal. Jadi ada khilaf kat situ. Cuma dia kata last sekali apa? Iaitu dhaif, pendapat dhaif, bukan pendapat mu'tamad. Bukan untuk amal lah, bukan untuk fatwa, bukan untuk, tapi nak beritahu ada dhaif. Bila terkepit, iza dhaqal amru ittasa'a. Bila terkepit nanti diam-diam kita je amal. Dah tak payah nak masuk Facebook. Hari ni saya beramal dengan pendapat dhaif, iaitu tak payah. Gila punya kerja tu. Tak perlu. Sebab apa? Dia akan cerita nanti di bawah nanti. Kita berhenti kat situ lah. Mana saja nak tunjuk, takut lupa. Tu saya tak tahulah jarak, cari sendiri kat mana. Dalam kurungan dan kata fakir. Ini bukan nak baca ni saja, nak tutup je, nak tutup majlis. Kat mana dan kata fakir? Tak jumpa, cari dalam ni, jumpa dalam ni kata. Dan kata tu dalam kurungan. Siapa jumpa? Dan kata faqir, tiada harus memberi fatwa dengan qaul qadim ini. Tak jumpa, cari. Kat mana? Sebab saya tengok saya macam ni. Tu dia, muka surat 82 aja. Dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada atas. Jadi yang dhaif tadi, katanya dan kata fakir di tuan pengarang kata tak harus bagi fatwa. Boleh tak kalau ada lalat, ada semut, ada kelkatu dalam poket, semayang sah tak? Kena kata tak sah. Kena kata tak sah. Tapi dhaif tersah ni. Tapi tiba-tiba, ustaz, saya dulu memang banyak lah, memang nak macam mana, rumah tu penuh kelkatu banyak kali dah. Macam mana takkan nak kena qada? Berapa tahun di rumah tu? 20 tahun. Mai, semayang tak pernah semayang masjid, semayang kat rumah aja. Mai, macam mana nak kena qada? Kira ribu nak kena qada. Tak payah, sah dah. Gitulah, itu maksud dia. Dan kata fakir tidak harus memberi fatwa dengan qaul pendapat dhaif. Tapi sekarang yang berlaku tak gitu. Ada pendapat. Kalau macam tu semualah boleh. Makan babi pun boleh. Ada pendapat kata boleh. Tak payah basuh dengan air tanah pun boleh. Ada kata kena basuh sekali. Biawak boleh makan, ada pendapat kata boleh makan. Harimau ada pendapat, kucing ada kata boleh makan. Mazhab-mazhab kita ahli sunnah wal jamaah semua. Bukan mazhab Syafi'i. Tapi adalah pendapat dhaif dalam mazhab Maliki. Buaya boleh makan. Ni bukan dhab. Memang betul bewok. Bewok pasal. Bukan dhab. Memang bewok sungguh. Boleh makan. Habis kalau macam tu,
Bantailah semua. Tengok kucing, cantik, mari kita sembelih makan. Ada? Kenapa tak ada fatwa gitu? Tak boleh. Tapi tiba-tiba je hari-hari tu kan, masuk hutan ke apa, ada kucing hutan. Allah, nampak sedap lah. Makanan dah tak ada. Macam mana lah berdosa? Macam tu lah. Tu qaul dhaif. Tu qaul dhaif. Dia kata cantik tu. Nanti kita baca akan datang lah. Dan kata fakir, tiada harus memberi fatwa dengan qaul qadim ini, melainkan amal bagi diri juga. Boleh beramal. Boleh beramal. Tapi wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la